Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita menyambung bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab yang ke-6, menyambung perbincangan tentang hukum baca Al-Quran bagi orang yang junub. Hukum baca Al-Quran bagi orang yang junub. Jadi yang kita dah baca itu, kalau orang tu berhadas, hadas kecil. Hadas kecil maknanya tak ada, hadas kecil tak ada wudu. Okey, tak ada wudu. Kalau junub junub dan haid maknanya mereka yang sama ada baru lepas mimpi basah atau baru lepas berhubungan. Nabi sebut bila bertemunya dua khitan. Dua khitan maknanya bahagian lelaki dan bahagian wanita, maka menyebabkan mereka dalam keadaan junub, mereka perlu pada mandi wajib. Jadi kalau sekadar berhadas, tak ada wudu, bukan junub, maka boleh baca Al-Quran, tapi bukan pegang mushaf. Yang haram pegang mushaf, dilarang. Tapi untuk junub, haid, tak boleh langsung baca pun tak boleh, pegang mushaf pun tak boleh. Jadi itu yang kita dah baca. Dan sampai kepada bahagian dia bincangkan sedikit latifah. Latifah kat sini maknanya kes unik. Kes unik iaitu kes tak ada air. Kes orang ni haid junub tapi tak ada air. Jadi ini saya dah baca sikit tapi saya ulang balik. Imam Nawawi sebut, kita terus dalam masuk kan. Tak ada nak intro ke goreng-goreng part-part ni, kita terus je apa yang Imam Nawawi sebut. Orang pun tak ramai agaknya puasa. Okey. Hari ni hari Isnin kan? Tak, hari Selasa. Puasa apa? Hari putih lah? Tengah dah Okey. Nampak sangat tak ikut. Lupa. Apa pun, jadi kes kat sini dia cakap idza lam yajidil junubu wal haidu ma'an. Kalau orang junub dengan haid ni tak jumpa air, tayammama, dia boleh tayammum. Dia boleh tayammum. Dan dengan tayammum tersebut, sebab tayammum tak kisahlah orang berhadas ke, orang junub ke, tayammum dia tu juga, sapu muka, sapu tangan, sama je. Sebab apa? Sebab bukan tujuan tayammum tu menghilangkan hadas, tetapi sebagai ganti sementara tak ada air. Untuk membolehkan dia melakukan amalan yang wajib. Dan juga selainnya yang sunat-sunat yang dibenarkan. Jadi bila dia dah tayammum, Imam Nawawi sebut wa yubahu lahul qira'atu was-salatu wa ghairuhuma. Jadi bolehlah dia buat amalan-amalan macam biasa. Sebab sekarang ni air tak ada dan dia dah tayammum. Jadi apa yang biasanya menghalang untuk dia buat bila dalam keadaan hadas, kecil atau besar, boleh. Sebab dia tayammum dan air tak ada. Air tak ada. Dalam keadaan air tak ada. Wa in ahdatha, dan kalau dia lepas tayammum tu dia terkentut, yang dia tak boleh solat. Dia kena tayammum dulu baru dia boleh solat. Tapi dalam keadaan dia berhadas kecil ataupun dia dalam keadaan dia kentut tadi tu, dia tak junub. Dia tak dianggap macam junub. Jadi maknanya dia boleh baca Quran, dia boleh duduk kat masjid dan buat benda-benda lain yang tak boleh hanya solat. Sebab dia dah tayammum, dia dah solat, lepas tu kentut, menyebabkan dia perlu tayammum dulu untuk solat. Tapi mengaji boleh. Yang tak boleh, pegang mushaf tak boleh. Pegang mushaf masih sama. So boleh lah maknanya nak mengaji Quran dengan phone lah kan. Pakai phone ke, nak ulang hafalan ke, sambung. Wa ghairuhuma mimma la yahrumu 'alal muhdisi kama law ightasala thumma ahdasa. Seperti mana kes orang yang maknanya dia junub, dia haid dan kemudian darah dia dah bersih, ataupun lelaki maknanya dia, dan kemudian dia mandilah, yang penting tak kisahlah yang junub ke haid, dia dah mandi. Lepas mandi terkentut. So lepas mandi dia terkentut, adakah dia masih junub?
Tak, dia cuma hadas kecil je. Maknanya dia tak boleh solat, dia boleh mengaji. Okey. Wa hadha mimma yus'alu anhu wa yustaghrabu. Dan Imam Nawawi cakap masa tu, okey, boleh jadi sampai sekarang orang pelik. Okey, orang tanya dah orang pelik. Kenapa? Junub pun, orang ni junub, tak boleh solat. Okey, yumna'u minas solat, tapi dia boleh mengaji. Boleh duduk kat masjid. Tanpa ada makna dia tak ada apa-apa min ghairi daruratin, tanpa keperluan mendesak. Maknanya bukannya dia kena mengaji tu sebab kalau tak mengaji nanti mati. Okey, maknanya amalan tu sunat kan. So dia macam orang ni persoalkan benda yang logik je. Solat kan wajib, mengaji kan sunat. Tapi orang tu sebabkan dia dah terkentut, dia tak boleh solat tapi dia boleh mengaji. Macam mana tu? So dia cakap fahadi suratu, yang dia cakap tadi itulah bentuknya. Dia dah start, dia dah selesaikan, dia dah bagi gambaran simple. Maknanya apa? Maknanya kalau dah dia dalam keadaan air tak ada dan dia tayamum, lepas dia tayamum, lepas tu dia batal. Maknanya dia terkentut. Jadi terkentut dia itu menghalang dia untuk solat, tapi tak menghalang dia daripada baca Al-Quran ataupun duduk kat dalam masjid. Okey. So itu bentuk dia. Untuk kes orang yang ni kes tak ada air, thumma la farqa mimma dzakarnahu baina tayammumil junubi fil hadari was safari. Dan kemudian tak ada beza. Apa yang kami sebutkan tadi, apa yang kita dah ceritakan tadi, tayamum orang yang junub tu tak kisah hadar atau safar. Hadar ni maknanya apa? Maknanya tak bermusafir. Sama je dua-dua keadaan. Tak ada air, maknanya boleh tayamum. Dan kalau tayamum lepas tu batal ataupun terkentut dan seumpamanya, maknanya dia boleh teruskan mengaji, dia boleh ni, tak boleh solat. Dia kena tayamum balik untuk solat. Wa dzakara, Imam Nawawi sebut, wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i annahu idza tayammama fil hadari istabaha as-salata wa la yaqra'u ba'daha wa la yajlisu fil masjidi. Dan sebagaimana kita selalu dengar ustaz-ustaz cerita, akan ada pandangan ni dan akan ada pandangan selain kan. Okey, bab agama, bab fiqh mesti akan ada banyak pandangan. Akidah lah, fiqh, akhlak. Kenapa kadang-kadang benda-benda ni ada banyak-banyak pandangan? Tak boleh ke diorang semua ada satu pandangan sahaja? Ada tak ustaz-ustaz lain bincang isu ni? Tak ada. Habis dia bincang apa je? Faham tak? Kenapa dalam agama ni makna tak kisahlah urusan fiqh ke, hatta akidah pun ada perbezaan pandangan kadang-kadang. Isu-isu tertentu ghaibiyat ke, hatta isu akhlak pun ada yang kata bab ni tak apa, ada yang kata bab ni tak boleh. Kenapa berlaku perbezaan pendapat dan kenapa tak boleh semua satu je? Sebab sekarang ni Imam Nawawi sebut sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan, saya terjemah je apa dia sebut dulu. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau kes orang itu tak musafir, ada perbezaan. Kalau dia tak musafir, ada perbezaan. Iaitu apa perbezaan dia? Kalau dia tayamum, okey, dia tayamum, solat tu sentiasa boleh. Okey, solat tu sentiasa boleh. Istabahas salata, menyebabkan dia boleh solat. Okey, wala yaqra'u ba'daha wala yajlisu fil masjidi. Dia boleh, tapi dia boleh solat, dia tak boleh sebaliknya. Maknanya dia terbalik daripada yang tadi. Yang tadi cakap solat solat dia tak boleh kalau dia terkentut. Yang boleh dia buat baca Quran, duduk dalam masjid. Ada sebahagian cakap tak. Kalau orang yang junub haid dan kemudian tayamum, lepas tu terkentut, tayamum dia dianggap masih ada, tapi dia tak boleh baca Quran dan tak boleh nak duduk dalam masjid. So sebahagian. Tapi dan kemudian Imam Nawawi sebut apa? Wasahihu jawazu zalika. Yang sahih yang pandangan pertama dia sebut tadi. Kalau kita ni maknanya style orang biasa, macam buat apa kau cerita pandangan kedua tu? Kalau nak bagi tahu jelas, maknanya dia cakap tadi pandangan A, pandangan B. Okey, A cakap boleh, A cakap tak boleh, B cakap boleh. Okey, dan kemudian cakap yang betul A. So apa masalah kalau dia sebut saja A, tak payah cerita B lalang? Sebab dia cakap yang betul A. Ada masalah tak?
Boleh kan ajak fikir macam sikit orang nanti mengantuk semua ni. Saya cakap seorang-seorang, cakap dinding ni bosan sikit. Faham tak soalan saya? Mungkin dia menyatakan boleh ke? Mungkin nak menyatakan boleh. Boleh apa? Boleh solat. Boleh solat. Okey, sekarang kita dah kata dik makna A cakap tak boleh solat, B cakap boleh solat. Okey, lepas tu dia terus cakap, Imam Nawawi sebut yang sahih adalah boleh. Okey, maknanya yang kat sini boleh ni maksudnya bukan boleh solat, boleh mengaji dan boleh duduk kat masjid. Yang pandangan pertama yang disebut. So kita nak tanya sekarang ni, kenapa nak sebut pandangan-pandangan lain tu? Apa faedah dia? Keperluan individu. Keperluan individu. Individu mana? Individu nak mengerjakan ibadah. Okey, so boleh jadi ada orang perlukan kepada pandangan kedua. Mungkin lain. Jadi ikut dia pada mazhab dia. Ini mazhab Syafi'i ni. Kalau dia bukan mazhab Syafi'i, dia ikut mazhab Hanafi atau Hanbali. Okey, yang tu betul. Kalau kes perbezaan antara mazhab-mazhab, ini dalam satu mazhab dua pandangan. Ini kita cerita sekarang ni, Imam Nawawi sebut tadi dan sebahagian ulama mazhab kita berpandangan sebaliknya. Ingat perbezaan pendapat tak berlaku hanya antara mazhab dengan mazhab lain. Malah perbezaan pendapat juga berlaku dalam mazhab. Okey, Imam Nawawi dengan Imam Ramli ada perbezaan-perbezaan pandangan. Walaupun dia orang satu batch dan dua-duanya ulama yang jadi rujukan utama mazhab Syafi'i. Ni first time dengar ke? Tak kan? Dalam mazhab pun ada perbezaan pendapat. Tak first time kan? Ke first time? Pertama kali? Perasan lah, makna ada kan. Okey, kalau ikut dalam mazhab pun akan ada perbezaan pendapat. Saya punya, kalau saya nak supaya tak panjang lah kan, nak mempermudahkan, okey, seperti mana kita yakin Islam adalah agama yang sesuai untuk semua, dan apa yang Islam nak raikan adalah untuk kemudahan kita. Okey, jadi contohlah dalam keluarga, okey, ada mak, ayah, anak-anak. Adakah perkara normal semua orang akan setuju dengan semua benda sepanjang masa, atau perkara yang lebih normal akan ada berlaku perbezaan pendapat? Memang akan berlaku. Okey, nak bercuti, semua sepakat ke pergi satu tempat sama? Okey, seorang kata nak pergi kamera, seorang kata nak pergi production. Seorang kata nak pergi sana, ataupun family besar nak buat family day. Semua sepakat ke nak decide kat mana, tinggal hotel mana? So kita katakan yang normal adalah berlaku perbezaan pendapat dalam kehidupan, dalam urusan kehidupan yang biasa. Sebab susah semua orang untuk fikir benda yang sama sepanjang masa. Adalah benda-benda yang orang sepakat semua sama. Contohnya walaupun kita ni mungkin ada beza-beza pendapat ke dalam komuniti masjid ke apa ke, tapi bab makan semua sepakat tak? Bab makan, kalau ada jamuan semua sepakat nak pergi makan sama-sama. Pakai tak ada bisingnya tu kan. Dia makan free semua datang. Gaduh tak bergaduh, jadi dapat makan. Tapi ada je benda kita boleh sepakat. Tapi yang normalnya kita katakan akan berlaku perbezaan. Dan kita bila berlaku perbezaan pendapat tu, kita buat apa? Bincang untuk dapatkan keputusan. Keputusan tu kita ukur macam mana nak dapatkan keputusan. Apa yang jadi ukuran nak dapatkan satu pendapat? Kita pilih yang paling paling tepat, paling betul, paling kuat hujah-hujah dan alasannya. Maknanya bila semua orang bagi pendapat dan keluarga tadi, kes family day tadi tu, semua bagi pendapat tempat ni, kita akan fikir tempat mana yang paling sesuai dengan bajet, tempat mana yang semua orang boleh datang, tempat mana yang, jadi kita akan ambil kira semua faktor-faktor untuk melihat pendapat mana yang paling sesuai, paling tepat. Jadi macam tu jugalah dalam urusan agama. Allah tak jadikan semua benda hanya satu saja. Sebab apa? Barangkali dalam kes tadi, kalau kita pilih okey, semua sepakat kata jomlah kita pergi Port Dickson, tapi ditakdirkan berlaku kes buaya terlepas dekat pantai. Kita ada tak pandangan kedua, pandangan ketiga untuk dipakai? Ada. Sebab kita tak hanya melekat kepada satu.
Sebab masa perbincangan berlaku ada pilihan. Jadi kadang-kadang kita tak perasan Allah jadikan hikmah adanya banyak mazhab sebab akan ada keadaan-keadaan bagi orang-orang tertentu yang mana pilihan yang paling tepat itu tak sesuai bagi dia pada keadaan yang dia sedang lalui. Tapi dia ada pilihan tak? Pandangan-pandangan lain yang dia boleh pakai? Ada. Sebab Allah tak jadikan dalam urusan perbincangan perbezaan pendapat ini semuanya satu je. Takkan ada yang lain. Banyakannya akan ada perbezaan. Dalam bab yang paling disepakati oleh semua orang sebagai satu sahaja adalah tauhid. Semuanya sepakat tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi bila bab fiqah, bila bab juzuk-juzuk kecil-kecil tu akan ada. Kadang-kadang sepelik-pelik urusan kita rasa itulah semua ulama sepakat, akan ada ulama yang cakap lain. Dan tu semua dah pergi level tinggi lah maknanya. Perbincangan-perbincangan yang tinggi apa semua. Yang penting, sebab kita tengah baca apa Imam Nawawi cakap, dan Imam Nawawi mendedahkan. Mengatakan, dalam mazhab kami pun ada yang cakap lain. Tapi cakap lain pun bukan bermaksud kita ni macam ada pilihan A, B, C, D dan semua sama pilih lah mana suka. Boleh tak? Boleh ke kita ikut pilih mana suka kita dalam urusan agama ni? Boleh ke ikut suka hati? Tak boleh. Maknanya sebab apa? Sebab mereka yang ilmuwan dan mereka tetapkan macam Imam Nawawi sebut kat sini, wasahihu, yang sahih bolehnya baca Al-Quran dan masuk dalam masjid lepas dia dah tayamum, lepas tu dia solat dan kemudian terkentut dan dia masih boleh baca Al-Quran. Sebab ni kita tengah cerita sebenarnya adab baca Quran. Jadi jangan sampai nanti terfokus pada isu isu wuduk, tayamum ke apa semua. Itu fiqah tu bincang balik ke apa. Tapi dia terpaksa sentuh sebab dia berkait dengan Al-Quran. Dia berkait dengan Al-Quran. Boleh nampak ke? Adakah dia maknanya dampak paling tidak ringkasan kenapa berlaku perbezaan pendapat? Okey. Ke ada apa-apa nak tanya? Clarify isu. Ya. Yeah. Okey, yang itu kita tak sebut kat sini sebab dia betul. Okey, isu boleh tak ikut mazhab lain. Okey, boleh tak ikut mazhab lain, dan ini pun saya rasa semua pun dah terbiasa dengar contoh macam isu zakat dan seumpama ni yang kita sebenarnya ambil pandangan mazhab lain. Sebab kita tak pakai pun makanan asasi untuk kita bayar zakat dan kita guna duit. Okey, maknanya apa? Maknanya bila dalam isu praktis akan ada juzuk-juzuk bahagian kehidupan kita ni, hakikatnya kita dah tak hanya menggunakan mazhab Syafi'i. Okey, kita dah pegang, kita pakai pun. Sebab apa? Sebab bila kita beramal, maka dia akan ada juzuk-juzuk. Dia dah jadi tak macam, sebab dia bermazhab ni dia bukan macam apa ni, macam kita ambil ujian mandu dan dapat lesen. So dapat lesen itu je yang kita boleh buat. Kita tak boleh, memang kalau dah lesen kita D ke apa ke, so kita tak boleh lah tiba-tiba nak pandu lori ke, nak naik crane ke, nak bawa bas ke, tak boleh lah sebab itu saja. Tapi dalam mazhab dia bukan macam tu. Dalam mazhab ni adalah isu disiplin kita. Maknanya kita sehabis baik dalam majoriti keadaan supaya kita bersatu, kita buat aturan yang sama. Tapi dalam keadaan-keadaan kita tak dapat nak praktik benda tu. Hampir mustahil untuk semua orang pergi pusat zakat dan nah beras. Tiba-tiba penuh pusat zakat dengan beras. Lepas tu dia nak bagi semua orang makan beras, belaka ke? Tak. Jadi tak praktis, maknanya tak praktikal untuk kita gunakan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i untuk pakai beras dalam suasana konteks kita sekarang. Jadi semua sepakat, hampir setiap negeri sepakat, mengatakan kita ambil pandangan mazhab lain yang mengatakan boleh digantikan dengan wang. Jadi tetap juga dengan mana otoriti agama yang akan menguruskan, ulama-ulama yang akan uruskan. Kerja kita apa? Ikut. Kerja kita ikut yang paling tepat. Maknanya kita sebagaimana kita study, majoriti kita pun hakikatnya ikut ustaz kita. Ayat lebih mudah kita ikut ustaz kita.
Jadi ustaz kita cakap ini pandangan mazhab ni dan ini yang praktis ke, apatah lagi dalam keadaan ianya mengikut aturan otoriti ataupun institusi agama yang wujud, dan itu memudahkan urusan kita. Sebab apa? Sebab kalau ada apa-apa isu, mereka yang akan bertanggungjawab. Kita dah laksanakan part kita. Maknanya kita ikut perintah, kita ikut arahan. Pada ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Okey, jadi maknanya bahagian tu kita dah tak perlu nak aku nak kena compare ke dengan mazhab lain ke apa ke. Okey, itu bab zakat contohnya. Okey, tapi kalau dalam bab ni, so dalam bab Quran, bab apa semua, kita dah tak ada keperluan nak bandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Sebab dalam mazhab sendiri pun dah ada bincangkan dan Imam Nawawi mudahkan. Okey, yang sahih sekian-sekian. So nanti bila kita berhadapan dengan yang sama, setakat yang saya dah belajar Imam Nawawi sebut dan kita At-Tibyan yang lebih tepat, kalau dalam keadaan dia tak ada air dan kemudian dia tayamum, lepas tu batal. Okey, batal sebabkan terkentut, maka dia tak boleh solat, dia kena tayamum dulu baru solat. Tapi mengaji boleh. So itu Imam Nawawi sebut. Kita dah ada pegangan. Okey, dan kita tak istilahnya memandai-mandai. Okey, apa kes kalau kita mandai-mandai ni? Kok aku faham lah kan, aku rasa setakat aku tahu ayat ni, hadis tu sebenarnya boleh je. Ada apa masalah tak kalau buat macam tu? Ada apa masalah tak kalau buat macam tu? Maknanya dia sendiri macam decide, sebab dia tahu ayat Quran ni, dia tahu hadis satu ni, dia tahu hadis satu ni. Lepas tu dia kata, okey, aku tak nak ikut Imam Nawawi. Aku rasa pandangan yang ketiga ni lebih hebat. Boleh tak macam tu? Talfiq. Macam nak tahu talfiq pun macam mana? Macam mana kita tahu dan kita boleh buat keputusan dalam keadaan Imam Nawawi melalui proses yang rumit. Boleh jadi dia berhadapan dengan 40-50 dalil daripada Al-Quran dengan hadis untuk pergi kepada kesimpulan ini. Dia bukannya tengok satu dua. Ini satu benda yang mungkin kadang-kadang sebahagian kita, saya sendiri melalui salah faham tersebut kerana menganggap proses menetapkan hukum yang dilakukan oleh ulama' daripada salaf sampai sekarang hanyalah berinteraksi dengan satu ayat, itu hukum dia. Tak. Buka je kitab fiqah, seolah-olah dia macam orang nak masak. Adakah guna garam dengan apa bawang putih, lepas tu semua benda boleh masak? Guna dua tu je. Kat dapur ada bawang dengan garam je. Nak kena ada macam-macam bahan dan bergantung pada jenis masakan, perlukan jenis berbeza, bahan-bahan yang berbeza. Dan untuk ulama-ulama ni untuk istinbatkan hukum, mereka melalui proses yang sangat panjang dan banyak supaya keluarkan satu kesimpulan yang diorang tak tunjuk. Itu isu yang penting. Diorang tak akan tunjuk kepada awam masyarakat, penuntut ilmu. Keputusan yang aku dapat ni adalah hasil lalu 30 dalil, 40 hadis, ayat 30 ayat Quran dan apa riwayat-riwayat sahabat sebut, dan kemudiannya barulah aku simpulkan yang pandangan yang sahih adalah sekian. Dia tak bagi tahu. Kenapa tak bagi tahu? Sebab itu kerja dia, bukan kerja kita. Kerja dia adalah untuk kumpulkan semua ramuan dan simpulkan dan hukumnya sekian-sekian. Dan barulah semua orang boleh amalkan. Macam kita berjaya amalkan solat kita semua ni. Okey ke dah jadi complicated? Nampak tak? Okey. Jadi perbezaan pendapat bukan berlaku atas dasar yang dia mudahkan untuk kita sekarang ni. Ia berlaku dengan sangat kompleks dan rumit. Okey. Tapi akhirnya dia mudahkan untuk kita bagi tahu pandangan pertama ni, pandangan kedua macam ni. Itu adalah hasil kesimpulan, seolah macam orang putih cakap, itu the tip of the iceberg. Itu yang kita nampak kat laut tu, yang kat hujung atas sikit tu, ni hukum dia sekian. Sebab apa? Sebab dalil sekian. Satu hadis je. Dia bagi tahu satu hadis tu lah. Yang bawah-bawah tu, yang dia dah kacau-kacau ramuan semua tu, itu tak tunjuk dah. Okay, kita mana pergi restoran sibuk pergi tengok dapur kau masak macam mana. Yang penting sampai-sampai nasi goreng USA telan terus. Kita tak pergi check dapur kan. Okay, macam tu jugalah kita dalam fiqah ni. Maknanya kita tak akan sibuk dengan ulama-ulama ni sebenarnya dia proses macam mana semua dalil-dalil macam tu untuk keluar kesimpulan ni. Tak. Jadi pertama saya nak highlightkan apa? Perbezaan pendapat dalam fiqah ini perkara yang biasa. Okey, dan ia perlu sentiasa
diwar-warkan dan disebarkan supaya apa? Supaya kita semua tak rasa janggal dan pelik bila disebutkan ada pendapat A dan ada pendapat B. Antara hikmah dia, bila kita jumpa kat tempat lain orang amalkan pendapat B, walaupun kita yakin pendapat A yang betul, kita tak akan katakan dia salah. Sebab apa? Sebab pendapat yang kedua tu ada, diiktiraf, dan ulama-ulama juga yang menyebutkannya. Okey, dan kita sebut ulama-ulama ni maknanya kita rasa hormat dengan mereka kerana kesungguhan mereka, usaha mereka mengorbankan masa, peluh dan pelbagai perkara yang mereka lakukan dalam kehidupan semata-mata nak khidmat pada ilmu yang kita tak dapat nak buat. Kita takkan mampu ni baca terjemahan dapat, lepas tu kita dah terus amal je. Diorang yang terpaksa besar payah. Okey, semoga sedikit sebanyak nampak sebagaimana saya juga asalnya tak nampak dan lepas tu nampak sikit. Okay, dan itu pun saya rasa macam masih banyak lagi nak kena belajar isu mazhab ni. Okay, sambil kita faham ada banyaknya keadaan-keadaan yang kita amalkan direct daripada apa yang hadis sebut. Teruskan, tak ada masalah. Okay, teruskan, tak ada masalah. Sampailah Allah tunjuk. Dia point dia, Allah nak bagi hidayah ke tak? Allah tunjuk, bagi hidayah, nampak kita faham, oh mazhab macam ni, dan Alhamdulillah. Allah bagi kita tak nampak dan seumpamanya, mana kita buat setakat apa yang kita nampak dan faham dan mampu faham. Sebab yang pasti Allah tak akan biarkan kita macam terkapai-kapai, aku nak buat apa sebenarnya ni. Tak ada. Allah tak akan biarkan kita dalam keadaan macam tu. Sebab apa? Sebab wahyu ada depan kita dan ulama-ulama dah usahakan untuk mempermudahkan, dan kemudian Allah jadikan pula semua bahasa-bahasa mampu untuk menyerap bahasa Arab dan menterjemahkan maklumat-maklumatnya. Okay? Dan kita pun baca dan kita pun amalkan. Dalam masa yang sama, bila jumpa benda yang selama ni kita salah faham, kita pun improve dan baiki. Okay? Sebab takkan ada orang yang cakap apa yang aku dah faham semua dah betul dah. Takkan nak betulkan apa-apa lagi. Aku pun tak tahu bila aku nak mati apa semua nak kena betulkan. Proses asyik betulkanlah, itu yang lebih betul daripada proses perasaan betul. Faham beza dia? Proses asyik salah betulkan, itu lagi baik daripada ingatkan betul sepanjang masa tapi tak ada penambahbaikan. Patah balik. Sebab lepas ni akan banyak kes ni. Maknanya sebahagian ulama lain menyebut macam ni, dia cakap macam ni pula. So kita dah mampu menerima. Walau tayammama summa salla wa qara'a. Okey, dan orang ni bila tak ada air dan dia tayamum, dia pun solat. Okey, dengan tayamum yang dia ada, dia solat, dia baca Quran. Lepas tu dia perasan menitik air daripada pipe. Okey, pipe sebelum ni tak buka, tak ada air. Masa tengah masa solat ke ataupun maknanya habis solat lepas tu ada air. Yalzamhu isti'maluhu, maka dia wajib terus. Maknanya apa yang tadi menggunakan tayamum dah tak valid dah. So dia kembali kepada keadaan dia junub. Okey, keadaan dia junub maknanya dia kena guna air tersebut. Okey, dia kena guna air tersebut, dia kena mandi wajib. Fa innahu yahrumu alaihi alqira'atu wa jami'u ma yahrumu 'alal junubi hatta yaghtasila. Kerana haram baginya baca Quran dan semua perkara-perkara yang haram bagi orang junub sehinggalah dia mandi. Mandi wajib. Ya. Yang dah buat dalam keadaan dia tak nampak air, sah. Okey. Kalau jadi isu tengah solat bunyi dengar kan. Kadang-kadang kita tak perasan saja buka je kan kat apa bilik air ke apa ke, sebab tak ada isi kan. Kita pun tertunggu-tunggu kok air air dah masuk ke apa kan. Jadi tengah solat tiba-tiba dengar. Solat kita batal. Ambil wuduk dan ulang balik. Okey, ambil wuduk dan terus ulang balik. Sekarang Imam Nawawi sambung, masih lagi isu ni, berhampiran isu ni. Walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma arada at-tayammuma li hadathin aw li faridatin ukhra aw li ghairi dhalika fa innahu la yahrumu alayhi al-qira'atu 'ala al-madhhab sahih al-mukhtar. Okey. So dia kalau dia tayamum, okey, dan kemudian dia solat,
dia baca Al-Quran, okey, kemudian dia berhadath, dia terbatal wuduk dia, dan dia pun tayamum semula, okey, tayamum semula, dan untuk buat faridah yang lain, nak solat lagi atau apa-apa amalan yang lain, maka dalam kes tu bila dia ulang tayamum tersebut, bacaan Al-Quran dia teruskan, tak ada masalah. Okey, dia boleh baca Al-Quran ikut pandangan yang sahih yang terpilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i annahu la yajuzu. Okey, tapi ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata tak boleh. Okey, tapi yang lebih tepat pandangan pertama disebut macam tu lagi. Wal ma'rufu al-awwalu. Wal ma'rufu al-awwalu. Alright. Sekarang, amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban. Kalau ni tak ada air, tanah pun tak ada. Tak tahu dia tinggal kat hutan batu ke mana kan. Okey, tanah debu pun tak ada. Okey, mazhab Syafi'i strict, dia memang tanah. Debu biasa-biasa tu mazhab yang lain. Tapi kalau dalam kes kita, maknanya untuk mempermudahkan, so kita boleh ambil pandangan lain dalam keadaan kita nak solat juga. Tapi dalam kes ni, tanah tak ada, air tak ada. Fa innahu yusalli, ni yang selalu popular orang sebut. Apa dia? Solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Sebab apa? Sebab dia tak ada asas yang boleh menyebabkan solat dia sah. Apa dia? Tak ada air dan tak ada tanah. Okey, tak ada tanah yang boleh digunakan, tanah yang bersih untuk dia tayamum. So, tapi dia kena maknanya dia kena usahakan yang paling minima solat sahaja menghormati waktu dalam keadaan dia kena qada. Itu mazhab Syafi'i dan pandangan ni muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada dalil ke tak? Itu yang proses panjang tu. Okey, ada dalil ke tak? Dia kadang-kadang dalil ni dalam mazhab, tak banyak isu dalam mazhab, dalil ni dia bukan satu hadis. Dah, itu dalil. Dia perlu bawa proses yang banyak. Baru dan orang tu pula kena belajar usul fiqh, kena belajar fiqh dan apa semua. Baru dia nampak, okey, solat hormat waktu ni mazhab Syafi'i meletakkan sebagai ianya satu amalan yang diiktiraf dan sunat dan diiktiraf kerana nak memastikan seseorang hamba pada waktunya tetap melaksanakan, usaha melaksanakan kewajipan, walaupun sebenarnya pada waktu tersebut syarat-syarat untuk sahnya solat tak terpenuhi. Tetap kena usaha untuk laksanakan kewajipan dalam waktunya. Okey, jadilah adanya solat hormat waktu ala hasabi halihi, mengikut keadaan dia tu. Tapi saya tak boleh pegang lah pandangan ni. Saya nak ambil cakap, maknanya kalau dah masa tu saya tak boleh nak buat benda lain, atau saya ambil pandangan debu-debu apa yang ada kat sini, takkanlah tak ada benda langsung sekeliling dia, tengah terkurung kat mana kan. Mesti ada debu ke apa ke, tempat tu bersih sangat ke, terpulang lah kalau masa tu nak pilih pandangan macam tu, supaya dan dianggap solat dia dah sah, dia tak perlu ulang, dia juga diterima. Okey. Tapi sekarang ni pasal kita nak ikut disiplin yang ada, kita tengah berinteraksi dengan khazanah Imam Nawawi, maka ini yang kita kena telan dan faham dulu. Kalau tak faham pun, macam biasalah kita belajar tempat-tempat lain pun banyak tak benda-benda tak faham, kita telan lalu walaupun tak faham. Okay? So dia bukan isu dia sekarang ni dengan mudah-mudah kita tolak sebab tak selesa, dengan mudah-mudah kita terima sebab kita selesa. Dia bukan ikut, kita kata bukan ikut rasa lah, bukan ikut perasaan. Okay? So yang ni pun saya secara peribadi saya melalui proses yang susah untuk terima benda ni, sampailah dah maknanya bila kita turun bawah balik, maknanya belajar bahasa Arab balik, lepas tu nampak usul fiqh ke apa semua tu, nampak kawaid, nampak apa semua, okey, semua ni ada sebab. Maknanya dia bukan diorang buat macam tak ada alasan, tak mungkin. Okey, hampir mustahil untuk ulama-ulama yang ahli sunnah sepakat mengiktiraf mereka, macam Imam Nawawi. Okey, macam Imam Nawawi. Okey, seterusnya, okey, wa yahrumu alaihi al-qira'atu kharijas salati. Dalam kes tadi tak ada air, tak ada tanah. Okey, dia solat hormat waktu dan dia memang tak boleh langsung
baca Quran luar solat. Kenapa tak boleh baca Quran luar solat? Dalam solat boleh ke baca Quran? Sebab dia kena baca Fatihah. Fatihah kan wajib untuk solat. Jadi Fatihah tu kan bahagian Al-Quran. Dalam solat dia terpaksa lah baca Quran. Sebab ada solat hamba waktu tadi. Okey, wa yahrumu alaihi ayaqra'a fi salati ma zada ala Fatihatil kitab. Tapi baca surah tak boleh dalam solat. Fatihah aja yang boleh. Okey, sebab dia haram bagi dia untuk baca selain daripada Fatihah dalam solat. Okey, sebab tu dia cakap tadi, maknanya bacaan Quran luar solat tak boleh langsung. Bacaan Quran dalam solat Fatihah sahaja. Okey, ini untuk kes apa? Tak ada air, tak ada tanah, tak ada debu. Okey ke? Minta maaf lah Imam Nawawi dia pergi fokus kat sini kan. Kita ikut dia punya susunan lah. Okey, saya bukan ikut suka saya. Okey. Wa hal yahrumu alaihi qira'atul Fatihati. Ada ke orang bincangkan, kalau Fatihah tu kenapa boleh pula? Tak haram ke Quran? Fihi wajhani. Ni dah kali ketiga dah perbezaan pendapat. Padanya ada dua pendapat, ada dua pandangan. As-sahihul mukhtaru, pandangan yang tepat, annahu la yahrumu bal yajibu. Tak haram dia baca Fatihah, malah wajib. Sebab dia rukun. Kena baca Fatihah, rukun qauli dalam solat baca Fatihah. Fa inna solata la tasihu illa biha. Solat tak sah kecuali dengan baca Fatihah. Wa kama jazatis salatu li daruratin ma'al janabati yajuzul qira'atu. Dalam keadaan asalnya tak ada air, tak ada tanah, tetap solat hormat waktu, maknanya dia solat dan dia baca Fatihah. Kalau solat pun jadi boleh disebabkan darurat macam ni, baca Fatihah lagilah boleh. Dia punya maknanya bagaimana kaedah yang mana boleh letakkan nak bagi kita faham. Kalau solat tu secara keseluruhan pun dilaksanakan dalam keadaan junub, okey, tak ada air, tak ada tanah, apatah lagi Fatihah, lagilah boleh. Sebab Fatihah tu bahagian daripada solat. Pandangan orang yang kedua pergi kata la tajuzu, tak boleh. Pandangan golongan yang kedua kata bal ya'ti bil adhkari allati ya'ti biha al-ajizu alladhi la yahfazu syai'an min al-Quran. Malah dia kena, kalau pandangan kedua kata tak boleh, dia kena baca zikir. Zikir seperti mana kes orang yang tak hafal apa-apa pun, Fatihah dia tak hafal. Okey, orang yang baru masuk Islam contohnya. Okey, dia baru masuk Islam, Fatihah tak ada, surah apa tak ada. So dia kena buat apa untuk ganti pada Fatihah dia? Baca je apa-apa zikir yang dia boleh belajar dengan cepat. Okey, subhanallah itulah dia baca. Alhamdulillah itulah dia baca. Dia tahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu je lah dia baca. Okey. So dia baca zikir. Dan ni pandangan kedua yang dia dah sebutkan, itu pandangan yang tidak tepat atau kurang tepat. Li'anna hadha ajizun syar'an fasara kal ajizi hissan. Okey, kenapa dalam kes pandangan kedua ni dia sama macam orang yang tak boleh nak hafal dan dia boleh baca zikir, sedangkan orang yang tak boleh hafal tu, okey, tak boleh hafal Al-Quran itu, dia boleh baca zikir untuk sahkan solat dia. Dan dia ajiz tu sebab ketidakmampuan dia tu bukan ketidakmampuan yang Allah datangkan pada dia. Maknanya bukan disebabkan haid ke junub tu benda yang dia tak boleh kawal kan. Okey, yang ni dia boleh usaha untuk hafal tapi tak sempat. Nak kena masuk waktu solat, kena solat dulu. So setakat zikir je dah. Jadi apatah lagi kalau orang yang maknanya Allah jadikan takdir masa tu dia haid, masa tu dia junub. Okey, itu lebih lagi lah maknanya dia boleh menggunakan zikir sebagai ganti kepada Fatihah untuk mereka yang berpegang kepada pandangan kedua. Tapi tetap lepas tu Imam Nawawi sebut yang betul yang pertama. Okey, dia akan cakap, dia akan firm dengan pendapat dia. Dia akan firm dan dia akan bagi kesimpulan lepas dia dah bincang dua-dua pandangan. Okey. So dan kita dah tepat-tepat dah isyak kan. Kita ambil supaya habis bab ni. Sikit lagi. So dia bagi tahu last, wa hadhil furu'u allati dzakarnaha yuhtaju ilaiha. Okey, dan perbincangan-perbincangan kecil detail-detail ni
yang kita sebutkan ini menjadi hujah bagi ulama. Okey, menjadi hujah. Makna ulama bincang pandangan yang ni, ulama bincang pandangan yang tu, ulama bincang pandangan yang ni, ulama bincang pandangan yang itu. Dan boleh jadi kalau kita pergi buka kitab-kitab yang lain lagi panjang dia bincang. Ni tak habis lagi, tapi yang ni dia dah ringkaskan untuk kita. Falihada asyartu ilaiha bi aujazil ibarati. Sebab tu aku sebutkan isyarat ni dengan ungkapan yang ringkas. Tak tahulah ringkas ke tak, rasa ringkas. Rasa ringkas. Boleh ke nak? Tu betul nak bagi tahu suruh cepat berhenti. Okey. Wa illa kalau tak ringkaskan ni falaha adillatun wa tatimmatun kathiratun ma'rufatun fi kutubil fiqh. Kalau tak buat yang ringkas ni tadi, sebenarnya ada banyak dalil dan ada banyak penjelasan-penjelasan yang dirakam dalam kitab-kitab fiqh pasal ni. Kalau ni perbincangan bab fiqh, baca buka kitab fiqh, ustaz yang bincang fiqh, dia nak suruh ustaz cuba cerita detail-detail semua benda, saya nak faham betul-betul. Menangis masa tu. 1 jam cerita pasal ni je. Itu pun boleh jadi tak habis lagi. Okey. Dan insya-Allah maknanya selepas ini kita akan sambungkan perbincangan tentang adab membaca Quran, bersihnya tempat. Tentang bersihnya tempat. Okey, yang itu akan menjadi topik seterusnya yang kita akan sambung 2 minggu lagi. Setakat sampai situ ada apa-apa nak tanya ke? Terus. Tadi ngantuk. Bagi dia ngantuk. Ya. Aku bagi bunyi tu kan kita ustaz. Tak ada, saja main je. Dia panggil satu semayang. Wajib tak ustaz semayang sunat? Semayang apa ni? Semayang memperingati, menghormati. Hormat waktu. Okey, kalau dalam kes nak pegang dengan mazhab Syafi'i dan kita faham kenapa buat macam solat hormat waktu dan qada. Wajiblah. Untuk mazhab Syafi'i wajiblah. Sebab apa? Sebab masa tu kita tak ada air, tak ada tanah, atau kes apa lagi? Kes atas kapal terbang, tak confirm arah kiblat mana. Sebab kiblat wajib, lepas tu tak boleh nak berdiri sebab berdiri pun rukun. Jadi dalam kes macam tu semuanya memang mazhab Syafi'i solat hormat waktu. Sampai je kat mana tempat kita dah ada surau apa semua, qada balik. So itu memang aturan yang sepakat dalam mazhab Syafi'i. Ya? Masuk yang ditinggalkan kita pun boleh. Of course. Okay, solat yang kita dah buat hormat waktu tadi tu. Tapi kalau macam kita sebut tadi, kalau nak pilih pandangan yang kata masa tu yang kita dah solat itulah solat kita, silakan. Okay, tak akan ada siapa-siapa yang boleh kata salah. Tak akan ada siapa-siapa kata boleh kata. Sebab apa? Sebab pandangan yang lain ada yang mengatakan boleh. Tapi kita pasal apa? Pasal kita disiplin dan kita pegang, maknanya kita pegang. Dia macam kita kat sekolah. Maknanya sekolah ada peraturan. Okay, ada tak keadaan-keadaan walaupun sekolah ada peraturan tapi peraturan tu cikgu sendiri langgar? Ada, sebab ada keperluan. Sebab ada budak ni yang ada masalah. Contoh, dia buat peraturan budak-budak tak boleh keluar daripada kelas masa tengah pengajaran berlaku. Tapi kalau ada yang tengah ni budak hyperaktif, cikgu cakap yang ni habiskan kelas awal sikit, kita bawa dia ke tepi, kita bagi special treatment, ajar dia khas. Cikgu dah langgar peraturan, tapi dia buat itu kerana ada kes yang khusus. Jadi macam tu jugalah dalam mazhab, untuk per orang-orang, tiap orang, maknanya masing-masing rasa macam tak apa, aku rasa aku pilih dalam kes yang aku tak dapat nak berdiri, apa air tak ada, apa semua, aku solat dan itulah solat aku. Dalil dia fattaqullahi mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Fatwa pun ada yang pilih pandangan tu, tak ada masalah. Okey. Kita sebut sebab kita tengah baca buku Imam Nawawi. Kita tengah baca buku Imam Nawawi dan kita hormat dia sebagai alim besar, sebagai ulama besar. Okey. Kata-kata kalau dia musafir, Hmm. dia musafir betul tak ada air ke tak ada. Dia jamak lah, sepatutnya jamak lah, ataupun dia tak boleh jamak. Tapi kalau dia jamak pun dia hormat waktu, ataupun lepas tu dia kena Dia hormat waktu, dia jamak hormat waktu. Maknanya habis tu sampai kat mana-mana sekalipun, habis musafir dia,
atau ada air lepas tu, so dia akan qada semua. Katakan dia dah sampai, dia dah habis musafir, ada perlu solat penuh ataupun mak. Kalau masa tu sebab dia dah tak musafir lagi. So dia kembali kepada keadaan asal. Maknanya dia bukan qada dalam bentuk jamak lagi dah. Okey, alang-alang dia memang dah kena buat semua pun. Dia kena buat semua. Dia kat situ ada perbincangan sama ada nak ikut, makna tunggu nak qada zuhur waktu zuhur ke, asar waktu asar ke, ataupun boleh terus susun ikut masa yang dia ada dan lapang. Okey, dia terus sebab dah 5 hari 5 kali solat dia terlepas, dan kebetulan dia free antara subuh sampai zuhur tu dia free. Dia terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas tu masuk waktu zuhur, dia ikut solat balik macam biasa. Okey, cukup kot? Boleh so boleh je nak tanya ustaz-ustaz lain ke, ada kalau rasa macam pandangan lain lebih kuat ke apa semua, tak ada masalah pun. Jadi kita faham, Imam Nawawi sebut macam tu, kita nisbahkan kepada penulis. Okey, kita nisbah kepada penulis, jadi kita tak cakap ikut suka kita lah. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga Allah kurniakan kepada kita kekuatan, kefahaman, keikhlasan dalam usaha kita untuk memahami khazanah-khazanah karya-karya para ilmuwan. Okey, dan untuk kita mendapatkan keberkatan hasil usaha mereka, memudahkan segala urusan ini sampai kita dapat beramal, dan supaya kita mensyukuri Allah atas nikmat dapat beramal, dapat meyakini, dapat beriman, dapat memahami Quran dan Sunnah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.